Kita hari itu tak ada bincang beberapa hadis sebelum tajuk babun fi sifati yaumil qiyamah tu. Ada satu hadis tak ada bincang. Ini di bawah tajuk babu fana'id dunya wa bayanil hasyri yaumal qiyamah. Jadi hadis terakhirnya itu tak ada. Hadis terakhirnya hadis riwayat daripada Abi Hurairah tu. Haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Ahmad bin Ishaq. Situ. Dan seterusnya hadisnya kita sudah baca. Ambil maksud dialah Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, yuhsyarun nasu ala thalathi tara'iq. Manusia akan dihimpunkan atas 3 cara. Raghibin, rahibin. Yang pertamanya dalam keadaan suka dan takut. Yang kedua, 2 orang menaiki seekor unta, 3 orang menaiki seekor unta, dan 4 orang menaiki seekor unta, dan 10 orang menaiki seekor unta. Selebihnya akan dihimpunkan oleh api. Api itu akan bermalam di mana mereka bermalam, dan berhenti pada waktu siang di mana mereka berhenti. Asal makna taqilu tu tidur pada waktu siang. Di sini maksudnya berhentilah. Dan berpagi di mana mereka berpagi. Berpagi di mana mereka berpagi, dan berpetang di mana mereka berpetang. Ini masih lagi di bawah bab fana'nya dunia ini dan hasyar ataupun manusia dihimpunkan pada hari kiamat nanti. Jadi berhubung dengan hasyar ni, yuhsyarun nas ni, hasyar ni, himpun ni, ulama boleh dikatakan terbahagi kepada 2 lah dalam memahaminya apa maksud hasyar di sini, apa maksud himpun di sini. Himpun ni himpun di mana? Adakah himpun pada hari kiamat, atau selepas kiamat, ataupun sebelum kiamat? Mengikut Imam Nawawi dalam syarah dia ni, begitu juga Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dia mentarjihkan hasyar ini berlakunya sebelum kiamat. Itu dalam kitab ni syarah ni dia ada sebut, qala al-ulama wa hadha al-hashr fi akhir ad-dunya qubayla al-qiyamah wa qubayla an-nafkh fi as-sur. Sebelum kiamat, mana tak lama sebelum kiamat, dan sebelum ditiupkan sangkakala sebagai peristiharan kiamat. Sebelum kiamat lah maksudnya. Ini antara alamat kiamat yang terakhir. Dalilnya kata dia ialah sabda Nabi SAW dalam hadis ini, selebihnya manusia itu akan dihimpunkan, dihalau dan dihimpunkan oleh api. Api itu akan bermalam bersama mereka, berpagi dan berpetang bersama mereka.
Ini adalah antara alamat kiamat yang terakhir, berlaku sebelum kiamat. Sebagaimana kata dia yang disebutkan oleh Muslim selepas ini. Hal ni ada dia sebut salah satu termasuk dalam tanda-tanda kiamat. Dia kata wa akhiru dzalik, alamat terakhirnya ialah api keluar dari dasar Adan, menghalau manusia, terhalun nas, membuatkan manusia itu berpindah. Jadi hal ini kira-kiranya dalam dunia, menunjukkan dalam dunia, kata dia. Menunjukkan dalam dunia. Tapi ramai juga ulama-ulama mengatakan hal ini bukan dalam dunia, tapi selepas kiamat akan berlaku hal ini. Jadi hak sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang Maha tahu. Cuma masing-masing bagi pendapat, bagi pendapat. Lepas tu dia tengok kepada ayat-ayat tu, dia kaitkan ini lebih sesuaikan dengan sebelum kiamat, ini lebih sesuai selepas kiamat. Masing-masing pendapat lah di sini. Kalau kita kata ni hak berlaku ni, hasyar ni berlaku sebelum kiamat, maka apa maknanya? Maknanya gini, kadang aku cakacih, huru-hara, haru biru kita kata sebelum kiamat itu menyebabkan manusia ni larilah, lari, bertempiaran, orang kata lari. Ada dalam keadaan suka, ada dalam keadaan takut. Hak suka tu lah, ke mana suka? Suka kalau nampak ada harapan dia nak selamat, ada harapan tempat dia nak berlindung, tempat dia nak lari, ada harapan. Hak takut tu, takut tak ada lari lah. Takut tak ada lari. Takut ditimpa bencana yang akan berlaku. Begitu keadaan. Ini apa ni, pada masa yang sama ada hak suka, ada hak takut. Begitulah. Kita kata ginilah, kita kata gini, kalau hak dalam dunia ni ada sebelum kiamat, kita kata kalau kita dikejar oleh musuh lah, dikejar oleh musuh lah. Bila-bila masa pun ada berlaku benda ni. Sekarang ni di Syria, di mana-mana, dulu di Kemboja. Hak mana kejar, kena kejar tu kan, apa perasaan dia kalau kita tanya dia? Ada yang menceritakan kepada kita, dia kata suka benar lah apabila tengok Malaysia, apabila tengok penyelamat, apabila tengok ada harapan tu, suka. Hak takut lagu mana, duduk nyelai dalam air tu, nyetikai ataupun dia berdiri, dia tak tahu kena tak kena, takut. Dalam keadaan takut. Itu contoh saja. Jadi keadaan yang nak berlaku ni tak tahu lagu mana, tak tahu lagu mana lah keadaan. Huru-hara. Dan kalau kita kata bangunan saja utuh, lagu mana? Bangunan saja utuh takut, tak ada turun lah, tak ada menyelamatkan diri. Hak suka tu suka bila dia nampak ada harapan, helikopter kau misalnya kita kata mari nak menyelamatkan dia dan sebagainya, sukalah dia. Keadaan pada masa tu perasaan manusia gitu. Tapi bentuk bencana tu tak tahulah lagu mananya, kira-kiranya dahsyat lah. Kalau kita kata seperkara berlaku bangunan runtuh, seperkara berlaku kita kata musuh kejar, atau apa-apa lah, hak tu berpadan dah. Perasaan manusia ni takut dia, sukanya apabila bertemu dengan anak-anak dia, adik-beradik dia hak selamat dah dulu, hak ni pun selamat juga, suka setara mana. Apabila jumpa tu jerit, suka terlanjut tu jerit. Pasal apa selamat juga tu, kabar kau tak jumpa dah. Gitu keadaannya. Jadi kalau kita tengok sikit sebanyak berlaku tu pun pada dah. Tu belum dekat kiamat lagi. Kalau ni dekat kiamat ni maknanya teruk benar adalah keadaan tu berlaku.
2 orang naik unta, 3 orang naik unta, 4 orang naik unta, sampai 10 orang naik unta. Hak ni gambaran nak menyelamatkan diri dengan cepat. Tak cara dah. Tak kira sport skala lah. Sport skala naik kereta 5 orang yang kita kata. Kalau nak suruh selesa lagi 4 orang. Nak pergi mana-mana Kuala Lumpur, kalau kita kata ni tak dah, tak kira lagu tu. Tak kira lagu tu. Kira asal muat. Boleh muat apa pun tak kira. Kira nak selamat. Gitu. Dan dia sebut unta dengan maksud kenderaan di sini. Dengan maksud kenderaan, bukan unta saja. Ikutlah naik gapo pun. Cumanya kalau rakyat kereta, kalau rakyat motor, kalau rakyat gatuga ni, kau duk bahas cara kau tu pula. Zaman Nabi ni. Pakai kereta tu lagu mana? Pula tak percaya, pun pelawak. Macam-macam pula kata. Tapi kalau rakyat unta senang, pokok dia kalau lari nak naik unta, ya dia ada. Tu ya, habis cerita. Maksudnya naik kenderaan lah, tidak jalan kaki. Kalau jalan kaki penat. Naik unta, naik kenderaan ni banyak, naik kuda kau dah. Kita kata. Jadi maksudnya nak lari lah. Tak saya duduk situ. Masing-masing tu tak saya duduk. Dia tak saya duduk sini, tak saya duduk sini, tak selamat. Itu maksudnya. Hak baki-baki lagi tu, hak baki-baki lagi, dia halau, dihimpunkan oleh api. Api tu maksudnya huara lah, ataupun perang. Dalam bahasa Arab pun dia sebut, kalau senjata tu dia sebut api. Kalau kita senjata api, senjata api duduk tu balik belakang, ataupun api. Itulah maksud api lah, yang menghalau. Jadi tak boleh duduk situ. Tapi duduk situ kena lah, kena tu mati. Dia sebut gitu. Jadi di mana berhenti, api tu berhenti situ. Tapi keadaan ni pelik. Itulah orang ulama-ulama kata ni bukan bahasa dunia ni. Biasanya kita berhenti, dia berhenti. Kalau kita bangun, dia hambak pula. Bukan bahasa dunia ni. Sebab itu dia kata ni kiamat. Ni hak kiamat. Tapi orang hak kata di berlaku dalam dunia, dia kata apa makna bermalam tu di kiamat? Ada masa nak bermalam ke? Ada masa nak rehat tengah hari ke? Ada masa pagi ke? Tak ada dah, dia kata. Jadi dia kata ini menunjukkan berlaku dalam dunia. Jadi ke mana-mana pun, maksud dia di sini setiap waktu, setiap masa, tak kira masa ketika, dalam keadaan terancam semua manusia tu. Gitulah secara umumnya gambaran. Bagi orang yang mengatakan ini berlaku selepas kiamat, dia bagi kepada 3 ni, raghibin, rahibin, ini orang tula. Orang tula, kumpulan tula. Kumpulan mana? Kumpulan dalam dunia dia ada juga baik pun ada juga, buat tak baik pun ada juga. Buat molek pun ada juga, buat tak molek pun ada juga dalam dunia ni. Jadi orang-orang ni, dia suka apabila ingatkan, dia akan dapat sesuatu lah. Dia akan dapat balasan, Tuhan akan selamatkan dia, Tuhan akan melepaskan dia. Dia bila dia ingat tu dia suka. Tapi bila dia ingat kalau dia buat salah juga tu, ada juga, bila dia ingat tu dia takut. Jadi keadaan dia tu suka bercampur takut lah. Keadaan dia suka bercampur takut. Pergi dengan gitulah. Ini keadaan manusia di akhirat nanti, bila bangkit dan berada di mahsyar. Orang kita panggil mahsyar tu pada mahsyar. Sebenarnya mahsyar tu mana tempat berhimpun semua orang itu, situ bangun, bangkit, duduk situ semula. Sebab kita duduk dalam dunia ni lah. Semua mana-mana hak ditakdirkan Tuhan duduk dalam dunia ni, ada dalam dunia berhimpun sini. Tempat berhimpun lah juga kalau nak kiranya. Tetapi hak ni tempat perhimpunan khusus untuk menyatakan amalan manusia di situ, hasil amalan manusia. Sama ada baik ataupun tidak baik, dia akan nyata di situ. Itu golongan yang pertama. Yang Nabi SAW kata ada 3 macam tu. Itulah. Golongan yang kedua, ada 2 orang naik unta.
ada 3 orang naik unta, dan seterusnya. Jadi hak ni berkenderaan. Hak ni dia panggil orang-orang yang maju, orang-orang yang lebih lah. Hak yang pertama tu ada molek, ada tak molek, capu. Capu apa ni amalan dia, baik dengan buruk. Hak ni hak berkenderaan ni nak cerita orang yang kira lebih lah kebaikan dia, lebih. Orang-orang soleh, orang-orang yang rapat dengan Allah SWT, orang-orang yang ke depan dalam kerja-kerja kebajikan, kebaikannya. Hak ni akan berkenderaan. Berkenderaan itu ada 2, 3 macam-macam lah. Jadi sini semua ni walaupun sebut unta, kita tak boleh pakai dengan makna unta. Jangan sempitkan begitu. Jangan sempitkan makna tu. Jadi maksud dianya ialah kenderaan. Kenderaan. Serupa juga hadis-hadis ni akan datang, kita kau banyak akan jumpa benda-benda lagu ni. Dia cerita akhir zaman, tiba-tiba akhir zaman tu serupa dengan zaman itu pula. Naik keledai, dajjal naik keledai, lepas tu pakai pedang, orang perang pada masa tu, benda-benda gini ni. Padahal orang sudah maju sampai ke mana dah, dari senjata je, duduk guna hak tu lah. Balik semula situ. Macam-macam lah pendapat orang. Ada orang kata tak ada semua senjata ni, kembali kepada asal. Ada kata gitu, tapi tidak. Maksud dia nak ayat senjata. Senjata. Jadi tak kira lah berapa pun, cuma lambang senjata tu dia berbeza-beza. Biasanya misalnya kalau kita kata Arab Saudi lah misalnya, lambang dia tu kan dia pedang. Jadi apa pakai pedang sama kau? Perang ni dia tak ada buat persiapan, kata kau bakar kau lain kau. Tak ada kau. Tidak. Maksud dia tu pun ayat senjata lah, guna kekerasan pun ada juga. Nak bela tanah air dia tu, nak jaga negeri dia tu. Cuma lambang dia pedang. Sebab zaman itu dalam sejarahnya orang guna pedang. Bukan makna pedang tu sama-sama. Jadi Nabi SAW pun bila dia cerita, dia royak hak semasa dengan dia, hak orang faham, mudah faham. Jadi tidak jadi buang masa situ pula duduk bahas itu cara kau senjata. Senjata gapo dia pula. Kalau abang lagu mana cuba tunjuk. No. Tak ada habis masa situ. Jadi itulah cara dalam hadis ni. Kalau kita tak faham gitu, susah. Banyak perkara orang keliru lah. Jadi dia kata tengok, macam mana kita nak ikut hadis, kita nak ikut agama. Dia duk royak tu cerita itu hak zaman dulu. Padahal tu ketinggalan dah berapa ribu tahun dulu. Lah ni orang tak pakai go tu. Dia faham. Dia ingat gitu. Silap lah kalau ingat gitu. Kalau ingat gitu bukan hadis sajalah. Quran pun ada masalah juga kalau nak kira. Sebab apa? Dia sebut belaka. Apa ni wah delima dia sebut. Wah hangga dia sebut juga. Wah kema ada tempat dia sebut. Lepas tu tuga ni lagi. Wah motai apa tak sebut. Walanah kita kata tak sebut dah. Wah banyak lagi kat lain. Negeri hak tak ada negeri kita. Apa tak sebut. Dia akan timbul gitulah. Padahal surga tak ada lah, hak tu dah tak sebut. Silap kalau faham gitu. Dia sebenarnya dia royak benda-benda tu, benda hak jadi kesukaan orang dan orang maklum. Menjadi punca rezeki, punca kekayaan di kalangan mereka, hak tu dia sebut. Bagi pupuk dia sedap benda tu. Dia sebut tu. Dia tak sebut dah buah Mu'tad. Kalau tidak, puak-puak kafir Quraisy tu akan minta pula, cuba mari dah mu kata Mu'tad tu lagu mana. Kalau mu tak mari, aku tak percaya. Mu pelawak dah. Jadi satu kerja pula dah. Nak faham, nak betul hak tu. Dengan sebab tu tak payah sebut lah. Tak sebut pun dia tak ungkit. Dia tak akan kata gapo, muka dia tak nampak pun. Dia pun tak nampak, tak tahu gapo juga. Benda ni hak negeri orang buah lagu mana. Jadi pakai bahasa senyap gitu. Jadi sebut apa dah ada sudah. Kena faham gitu. Kalau tidak, sudah. Kalau tidak, sudah. Jadi keliru lah. Jadi kita kata sempit. Sebenarnya agama ni sempit. Dia kalau daripada Allah SWT sungguh, mestilah ada buah Mu'tad. Sebab buah Mu'tad tu Tuhan juga je buat. Buat dia, apa tak ada. Jadi mungkin macam-macam lah pula. Sebab itulah dalam Quran pun sendiri kata, yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Dengan Quran ni berapa ramai orang jadi sesat. Tak kena gaya lah.
Dengan Quran juga berapa ramai orang dapat petunjuk. Tapi hak tidak dapat petunjuk tu, hak sesat kerana dia ada buah tak molek. Buah tak molek tu tadi lah, dia tak faham molek, tak fikir molek. Padahal je hak dalam hadis sebut dah Tuhan sedia, hak tak pernah terfikir oleh manusia, tak pernah terlintas di hati, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dilihat oleh mata. Ya Allah dah tu masuk dalam hak tu lah. Dan dalam hak umum dalam ayat Quran, setiap kali mereka diberi makanan berupa buah, dia kata dia serupa dengan warga tu mula. Ada cuba ingat dalam dunia, serupa dengan warga tu mula. Zahirnya nampak macam tu, tapi rasanya tak samalah dengan hak dalam dunia ni, mesti lebih istimewa lagi. Tapi dia boleh sebut ni serupa dengan hak tu, serupa dengan hak tu. Jadi dalam dunia ni seramai mana orang hak tak ada buah di negeri Arab, negeri dia tu nak nampak buah negeri dia kan? Jadi kita tak fikir hak umum tu kita kena pakai. Jangan kita pakai hak lagu ni, dan pakai makna zahir. Ini semua bahasa kiasan, kita kena pakai gitu. Jadi ada naik dua orang, pakat-pakat naik lah. Jadi di sini dia tak ada sebut hak seorang tu lagu mana. Hak naik seorang tak ada sebut. Jadi ulama-ulama kata hak seorang tu istimewa lah kira-kiranya. Nabi-nabi kau istimewa. Tapi kalau kita kata ini yang disebut unta ni sebagai kenderaan, sebenarnya 4 orang pun istimewa. Lagi suka kalau kita naik kereta 4 orang, bila-bila buah, sedap, tidak sepi seorang. Tidak semesti seorang itu lebih baik. Tapi kalau unta, iyalah seorang itu lebih selesa lah, dia tidak berat sangat. Kalau nak fikir unta, jadi hak sebut dalam hadis ni yang ledah, mana berdasarkan kenderaan. Kalau kita kata mutu, nak apa orang? Tidak serupa dengan lori, tidak serupa dengan bah ke mana-mana pun. Jadi ini kenderaan tu apa dia? Amalan lah. Amalan tu akan bertukar menjadi kenderaan kita. Tu yang nak ayatnya. Lepas tu kalau kita tengok kan, kalau kita fikir dalam dunia ni pun begitu dah. Ada orang jalan kaki, ada orang ngakak, ada orang ngesok, ada orang macam-macam lah, tak serupa. Kita tengok, cuba kita fikir orang sampai dulu. Pernah naik kereta, pernah naik motor pun dah, jalan kaki je. Naik kereta lembu ada. Tengok tak serupa dalam dunia tu, tak serupa. Pak kita kata apa yang jadi Tuhan takdir kita hidup zaman dah ni, ada dengan kereta, dengan kapal terbang, dengan gapo, ada berlaku dah. Dia tu apa? Halah gitu. Kalau Tuhan nak bui esok pun, cuma hak esok ni dia berkait dengan amalan. Hak dalam dunia ni tak ada kait dengan amalan. Berkait dengan ketentuan Tuhan nak uji kita. Tu je. Dan adanya benda tu semua tak ada menjamin seseorang tu diredai oleh Allah, lebih baik di sisi Allah, lebih mulia di sisi Allah. Tidak. Tu kira-kira dalam dunia ni. Tapi kalau esok tidak gitu, memang sebagai balasan. Itu adalah hasil amalan dia. Itulah nak cerita tu di sini. Lepas tu ada juga orang yang dihalau oleh api. Jadi api tu hambak macam ni, hambak semacam. Apabila penat letih rebah situ, berhenti. Lepas tu bila cekak sikit tu nampak kuat ni, nak pakai ni, lari pula, hambak pula. Ada juga hak lagu tu. Hak ni hak mana? Hak jahat. Hak jahat, hak tak terima ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, hak ingkar dan hak deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu ni lah keadaannya. Sentiasa dihalau oleh api. Itu sekat halau saja. Lepas tu deng masuk dalam api neraka. Habis. Hak ni pada mahsyar. Di mahsyar ni keadaan dia begitulah, dalam keadaan ketakutan. Dia macam dihalau oleh api. Gitulah keadaannya. Yang ni mereka tidak berada dalam keadaan tenang, dalam keadaan ketakutan sama-sama. Itulah maksud dia je. Sehingga akhirnya habislah cerita dia di situ, pergi pula ke negeri lain,
hak kita panggil syurga ataupun neraka. Syurga ataupun neraka. Itulah maksud ni hadis ni. Lebih kurangnya begitulah. Kemudian kita pergi kepada gambaran hari kiamat. Gambaran hari kiamat. Semoga Allah SWT menolong kita, membantu kita selamat daripada huru hara ni. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, pada hari manusia bangkit menghadap Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Qala, katanya, seseorang daripada mereka bangun berdiri dalam peluhnya hingga ke separuh telinganya. Dalam riwayat Ibn al-Musanna, dia kata manusia berdiri, dia tidak ada sebut yauma, tak ada sebut hatu yang beza dia hatu. Yang ni sani hadis tadi Imam Muslim ambil daripada 3 orang tu guru dia. Yang pertama namanya Zuhair bin Harb, yang kedua Muhammad bin al-Musanna, dan yang ketiga Ubaidullah bin Sa'id. Ketiga-tiga orang ni dia ambil daripada Yahya. Maksud Yahya ni Yahya bin Sa'id dan seterusnya. Jadi 2 orang daripada mereka ni sebut hadis tu lafaz dia sepasal ni lah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, qala yaqumu ahaduhum fi rash'ihi ila ansafi udhunihi, gitu lafaz dia. Tapi dalam riwayat Ibnu al-Musanna, ini Muhammad bin Musanna, guru yang kedua dia sebut dalam sanad tadi, dia sebut lagu tu juga yaqumun nas juga, tapi yauma tu tak ada, tidak sebut. Perkataan yauma tu sebut dia tak ada dalam riwayat dia. Hak lain ada belakang. Jadi ini kaedah hadis lah. Kaedah hadis ni dia kira itulah orang panggil cermat, amanah dalam menyampaikan hadis. Benda-benda lagu ni dijaga. Dalam kitab-kitab hadis dijaga. Kalau dalam cerita lain tak ada, dalam lagu ni kita tak akan jumpa benda lagu ni beza satu perkataan aja. Dalam riwayat orang ni tak ada satu perkataan ni. Hak 2 orang lagi ada perkataan ni. Jadi cermat lah tu. Dan dia ingat molek hak tu guru ni, hak 2 orang ni ada, hak seorang ni tak ada. Hak tak ada ni tu guru hak nama dia ni, nama ni. Itu amanah dia tu. Padahal kalau tak ada lebih kurang juga maksud dia. Tapi yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, waktu serupa dengan Quran, ada dalam Quran. Waktu tu yang ni manusia ni akan menghadap Tuhan, menghadap untuk hisap gapo situlah, hisap gapo tu, untuk ditanya, disoal, dan dikehendaki kita jawab di situlah. Hak dalam kubur tu tanya dah, tapi dia adalah hak dalam hadis sebut jenis-jenis lagu mana hak dalam kubur tu. Lepas dalam kubur tu ada lagi, tak habis lagi. Selama mana pula sini ni? Di sini ni lama pula. Jadi menghadap Tuhan semesta alam, bukan Tuhan dunia saja. Dunia tak tahu apa mana. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat matwiyatun biyamini. Pada hari bumi ini ditukar dengan bumi yang lain, dan langit-langit dilipat. Habis cerita dah. Habis cerita. Duduk ala lain. Tapi kita tak lepas juga. Kita manusia ni tak ada dah bumi ke apa. Ada lagi maksud tu. Ada lagi nak apa dia? Nak menerima balasan. Hak buat dalam dunia. Tu pelik lah tu. Memang tak siapa nak fikirlah kita. Tak siapa nak fikirlah. Kalau nak kira zahirnya serupa dengan makhluk-makhluk lain juga lah. Habis sini. Tapi tidak gitu manusia. Manusia akan ada pula satu hari bangkit. Itulah orang panggil bangkit tu. Bangkit tu tubik-tubik tu di mahsyar ni lah. Inilah cerita ni. Tuhan semesta alam. Jadi tak ada dunia pun, alam lain ada lagi. Tak ada dunia. Dunia ni sikit ya. Untuk sementara waktu. Walakum fil ardi mustaqarrun
wa mata'un ilahin. Untuk kamu kami sediakan bumi ini sebagai tempat tetap duduk sementara waktu, dan dapatlah kamu menikmatinya untuk sementara waktu dalam dunia. Dalam dunia ni memang kita berasa tenang, tak ada berasa gapo-gapo, tak ada berasa gapo-gapo. Tapi dunia ni akan tak ada, akan lenyap, dan alam-alam yang lain itu ada, tetap ada. Jadi Tuhan semesta alam, sekalian alam, kena menghadap Tuhan tu. Nabi SAW kata ada setengah-setengah orang tu peluh dia sekat lingo, separuh lingo, sekat lingo. Duduk gitulah keadaan. Maknanya teruklah, dahsyatlah, dahsyat. Tapi semua orang lagu ni ke? Tidak. Dalam hadis yang lain ada sebut orang mukmin senang-lenang, tak ada gapo. Maksud mukmin tu mukmin yang sempurna. Sebab itulah yang kaji dalam hadis mukmin yang sempurna, mukmin yang sempurna tu lagu mana? Ada dia istimewa. Kalau tidak, orang mukmin pun kena juga ni. Bukan kata untuk orang kafir saja. Hak ni. Hak peluh ni lemah dalam peluh, tenggelam dalam peluh ni, bukan orang kafir saja. Orang Islam pun kena juga situ. Setengah-setengah tu dia pada dengan tu lah, kejahatan dia atau keburukan dalam dunia ni bersih situ. Lepas pada tu habis masuk syurga lagi. Ada tak pada dengan tu, balasan di situ tak pada, dia kena tambah lagi, masuk neraka pula. Masuk neraka pula lepas pada tu. Dalam kubur kena dah, di mahsyar kena pula. Tak tahulah macam mana bentuknya sesuai dengan amalan masing-masing lah. Lepas tu dalam neraka pun lama nak boleh ke bersih tu, payah rupanya nak bersih. Manusia ni nak jadi sesuai dengan syurga, payah. Nak jadi sesuai dengan syurga, biar sampai dia sesuai jadi sebahagian daripada syurga, payah. Dan masuk syurga tak tubik dah lah, tak tubik dah lah. Mana bersih sungguh. Selagi ada kekotoran tu sebahagiannya dibersihkan dalam kubur, sebahagiannya dibersihkan di mahsyar, sebahagiannya dibersihkan dalam neraka. Bukan tempat dia untuk membersihkan dalam di mahsyar tu, bukan tempat dia. Kesalahan lagu ni nak bersih dia kena sini, kena sampai situ, ke mana-mana. Jadi beratlah. Sebab tu ya Nabi SAW pesan sangat, jangan buat maksiat, jangan buat dosa, jangan buat gitu-gini. Sebab apa? Tak tahu. Dia nak cuci mana kita. Takut-takutnya tak boleh suci. 2-3 alam tu tak boleh suci. Dalam perjalanan lama pula tu, lama. Jadi ni atas amalan. Ni semata-mata bergantung atas amalan kita, dan kita ingat molek. Gitulah gambaran dalam hadis, dalam Quran. Ada pun hak kita duduk dalam dunia ni, ini hasil hak kita buat gapo dulu. Tak ada, tak ingat kita. Tak ingat gapo satu dulu kita buat gapo. Bapa kita mari abad 21 misalnya, bapa kita mari duduk Malaysia, tidak duduk lain. Bapa kita jadi anak orang tua orang ni, bapa dia tak ada. Kita tak ingat, tak tahu, bukan dalam pilihan kita. Hak ni Tuhan pilih. Tuhan pilih mari dalam dunia. Tapi kalau nak kira pada siapa manusia dalam dunia ni, macam-macam lah kata. Dia kata dah, kita ada dah dulu, kata dia. Macam-macam lah. Tapi itu semua falsafah saja. Kalau tanya dia, orang yang kecek dia sendiri pun tak tahu juga. Dia kata saja, agak-agak. Agak-agak itu macam-macam lah tubiknya. Maka jadilah dia panggil akidah tanasuh, akidah menjelma. Dulu syaitan, lepas tu jadi orang pasal baik. Dulu kita syaitan, dulu beruk, ataupun dulu katak buruk, lepas tu jadi orang. Dia bertukar. Jadi balasan dah dalam dunia ni, balasan dah kepada hak dulu. Hak dulu tu apa dia kita? Boleh jadi kita katak buruk, boleh jadi kita ular, boleh jadi apa-apa lah dulu. Sebenarnya hak dalam dunia ni dah keledai kau dulu kita. Ataupun dulu manusia dah alam ni jadi dewa pula. Dewa macam-macam manusia lah, tak habis lah kalau nak cerita tu pendapat dia. Lepas tu apa yang kadang-kadang kita jumpa dengan orang, kita cepat mesra dengan dia, jadi baik dengan dia. Muka kita jumpa dah dulu, dia kata jumpa mana? Tak tahu lah.
Itu kalau nak kira fikiran manusia, pengalaman manusia. Kalau kita baca pengalaman manusia, dia kata tentang akhirat, tentang balasan ke apa, macam-macam lah. Macam-macam, tak menentu. Yang sebenarnya dari segi agama, kalau agama kita, dia kata tak ada ke apa. Tuhan pilih kita jadi anak ke tu, duduk negeri tu untuk ujian dia serupa saja mana-mana. Serupa saja. Mana-mana pun serupa. Dan dia akan dibalas dia sendiri. Tak ada dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain. Mula katak buruk, lepas tu jadi orang. Lepas tu jadi katak buruk. Tak ada lah tu. Dia sendiri, roh dia, tubuh dia, hak buat kebajikan tu akan merasa apa yang dia buat. Tu kalau mengikut agama kita, begitulah. Tuhan boleh pakai semula, walaupun hacur lebung, hacur lu malaik tak tahu mana dah pun, itu semula akan bangkit semula. Sehingga orang hak kenal kita tu, dia akan kenal pula kita, walaupun rupa dia tu sudah berbeza. Kita kata besar kau jadi lagu mana kau, tapi kenal. Seperti mana kita cek anak kita daripada dia kecil sampai dia besar, sampai dia janggut, jebeng gapo tu, anak kita hak dulu tu lah, hak dulu gitu. Jadi dalam di akhir esok pun kita kenal lagu tu lah. Bukan orang lain, bukan orang lain yang buat salah, orang lain yang menerima hukuman. Tidak. Bukan orang lain yang buat baik, orang lain yang menerima balasannya. Tidak. Dalam apa bentuk sekalipun, tidak. Tapi kita sendiri. Jadi itulah antara apa ni hukumannya di situ. Hak disebut di mahsyar ni, hak lagu ni tak ada sebut dalam kubur, tak ada hak lagu ni. Hak ni kalau dalam hadis sebut di mahsyar. Di mahsyar. Lepas tu disebut juga dalam hadis-hadis sebut tari ada, matahari. Padahalnya disebut dalam Quran matahari tak ada dah, lenyap dah. Matahari lain pula ada, dekat telajak dengan kepala. Tak perlu lagu mana. Kalau kita kata kalau matahari tu gitu muacun lebur lah, hangus letung lah, kita kata dia matahari lain, lagu lain. Lepas tu orang mukmin, orang baik-baik duduk situ juga, tak ada gapo pun dia, tak ada gapo pun. Itulah yang kita kata baru ni, sebagai contoh mudahnya. Sebenarnya ni lah mudah nak faham ni. Kalau orang zaman itu payah nak faham. Tengah panas tengah hari tu, hak tu jalan kaki tengah panas tak kira perlu kejap dia lah. Ada hak kipas gini, ada hak tudung kepala, ada hak payung nak menyelamatkan diri daripada panas. Sebelah tu mari sebuah kereta dengan aircon dia, tak ada apa-apa pun duduk suka-suka dalam tu. Tidak tempat yang sama kan. Lagu tu lah. Tuhan bui benda-benda ni tercipta, terhasil benda lagu ni. Zaman sekarang nak suruh kita mudah faham. Kalau tidak kita payah faham. Lagu mana duduk di mahsyar tu, hak ni panas, kita tak nak bersatu. Tuhan boleh buat. Tuhan boleh buat. Lepas tu dia kata pelik juga. Dalam hadis dia sebut, orang duduk ujung dunia sana tu boleh nampak ujung dunia. Pelik juga. Kalau tidak sampai ni payahlah. Tapi orang-orang dulu dia beriman, percaya. Kamu tak siapa kita nak fikir kan. Nabi royak cerita zaman tu, zaman lain, dunia lain, kita terima. Benda-benda lain terima, dah tu kena terima juga. Kita lah ni pun terima juga. Tapi Tuhan beri bantuan, pertolongan kepada kita untuk mudah faham. Kita duduk, misalnya bos duduk dalam jabat dia, dalam bilik dia, dia nampak belakang. Nampak belakang. Hak duduk ceruk mana? Duduk dalam bilik mana? Duduk kerja ke, duduk main ke, nampak belakang kan? So, yang keduanya, kalau dinding lagu ni memanglah tak nampak. Tapi setengah-setengah bangunan tu kalau cermin belakang, mana nampak? Sampai nampak duduk di sana tu. Pakai ujung nampak. Bapaknya pakai ujung nampak. Jadi begitulah Tuhan nak buat. Tidak pelik. Dalam dunia Tuhan buat sikit-sikit dah kita nampak dah. Nampak dah benda tu. Lepas tu beberapa sanad lagi Imam Muslim sebut lebih kurang tu juga. Lepas tu Imam Nawawi sebut boleh jadi peluh siapa? Peluh dia diri. Boleh jadi juga dan peluh orang lain.
Peluh orang lain, peluh tu apa yang peluh? Sebab huru-hara besar sangat, ketakutan, kebimbangan, kerisauan, dan dekat matahari dengan kepala mereka. Lepas tu bersesok-sesok pula. Itu keadaan yang disebut di sini. Jadi keadaan ni kan, kalau kita tengok dalam dunia, dia bersesok-sesok. Alah, kita naik gobok kereta api tak dah dah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 tu sesok-sesok gini, setengah-setengah negeri lah, Kalau tempat kita dia tak sesok-sesok gitu sangat, Oh, kalau saya duduk di India dulu, memang orang ramai kan, nombor 2 dalam dunia tu, tak tahu dah. Ramai. Sehingga kalau kita tidur pun serah bunyi macam, tak ada masa orang duduk senyap. Ramai tak ramainya orang. Kalau kita naik kereta api ni, kalau setua-tua tak lagi sana kali, tak lagi. Sebab apa? Kalau nak turun kok pintu tu, dah kereta api jalan dulu. Kereta api pula derah pula dah. Berhenti mata. Ya kena terjun kot jenela. Orang ramai tak ramai kan, tidak risau. Tidak risau dalam keadaan tu. Apa macam-macam lah keadaan tu. Kalau kita duduk situ tengok, nampak pakai bumbung duduk lagi, lepas tu sakok di jambatan tu jatuh mati gitu, tak ada gegar nyawa manusia. Gitulah keadaan. Tapi kalau duduk di kelas 1 tu, mewah, dia tak ada gapo, selesa. Apa yang jadi beza? Sebab ada pitih, dia boleh masuk kelas 1 tu. Saya esok pun amalan tu lah, amalan. Sebab dia ada amalan, dia ada pahala banyak, jadi dia berbeza. Kalau tidak duduk sombak-sombak, sesok-sesok situ lah, nak gimana? Tak lagi tempat tu, tak lagi. Dalam dunia ni kalau pergi perabat kau orang, begitulah keadaan. Kita nampak dah, dalam dunia banyak persamaan Tuhan buat, nak suruh kita mudah faham, nak suruh mudah faham. Ni pun seperti tu juga. Ini cara Imam Muslim. Kalau kita baca Sahih Muslim ni, lagu ni lah, dia buat mari sanak banyak, hadis tak ada. Dia kata ni hadis dia serupa dengan hadis tadi juga. Dari segi makna dia serupa, serupa. Cuma lafaz dia berbeza sedikit. Dia kata sehingga seseorang itu tenggelam dalam peluh dia hingga ke separuh telinga dia. Yani hilang, lenyap, hilang, yaghib. Hak tu perkataan tu je beza. Dari segi lain tak ada beza sangat. Dia tujuannya dia nak ayat perbezaan, riwayat tu, riwayat ni beza di mana. Lepas tu yang menceritakan benda yang lebih kurang sama ni banyak saluran riwayat. Orang-orang tu pula orang-orang baik-baik, orang-orang jujur, orang molek-molek lah. Itu menunjukkan benda ni kuat, benda ni berasas sangat. Bukan satu orang yang royak, tetapi beribu-ribu orang royak. Kan jadi kuat kan, lebih meyakinkan. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal arab. Tadi dia sebut rash. Rash mana peluh juga. Ni arab, peluh juga. Cuma dia guna perkataan tu. Dia guna perkataan tu, perkataan Arab. Pada hari kiamat nanti akan masuk ke dalam bumi sedalam 70 depa, dan ia sampai ke mulut manusia atau ke telinga mereka. Jadi atau ni siapa yang syak? Dia kata yang syak di sini ialah Saur, salah seorang perawi dia. Saur yang beriwayatkan daripada Abil Ghaith, dia yang syak. Jadi sampai ke mulut kau atau sampai ke telinga. Jadi hak sebut sini, tok guru dia sebut tu sampai ke telinga kau, sampai ke mulut, tu yang dia syak. Tapi peluh tu sebab banjir lah, tinggilah, air tinggilah, peluh tu, air peluh tu, gitu. Cuma dia syak. Bila dia syak ni dia kena cerita lah, tak boleh, itu kaedah hadisnya, dia kena cerita. Kalau perawi tu syak, kena ayat syak. Gitu. Sebagai langkah bercermat, takut-takut Nabi guna hak ni sampai ke telinga, kalau Nabi guna sampai ke mulut sini ni, dia guna gitu. Takut-takut kita salah.
Walaupun kita kata tadi dia sampai ke telinga, apa kalau dia sampai ke telinga juga? Tak boleh lagu tu. Takut orang ni dia kata sampai ke mulut. Walaupun ke mulut ke telinga dekat je kita kata. Tak boleh, kena jaga. Begitu cermatnya umat Islam, ulama-ulama Islam dahulu jaga hadis Nabi SAW biar sampai kepada kita betul-betul lagu tu. Mana syak tu syak. Sebab itulah dari segi kaedahnya, kalau kita tak ingat hadis, kita baca tak apa, akhirnya kita kena sebut au kama qala alaihi salatu wassalam, atau lebih kurang begitulah, lebih kurang begitulah kata Nabi SAW. Itu maksudnya. Jangan kita kata putus mesti lagu ni. Yakin benar tu? Ingat molek ke? Kalau ingat molek sumpah dalam hadis ni, dalam kitab ni tak apa. Tapi kalau kita merasa tak berapa ingat, molek kata begitu, supon ni. Lepas tu dengan sebab dia kata gini, orang boleh kata orang apa ni, perawi Sahih Muslim, Sahih Bukhari ni hafiz apa lagu tu, ragu pula dah, atau pula dah. Mungkin orang kata begitu. Dan kalau dia tak kata gini, siapa dia nak tahu? Kalau dia tak kata gini, siapa dia nak tahu? Dia ambil stol, nak suruh orang kata ingatan dia kuat, dia ingat molek, dia dhabit. Orang panggil kalau perawi hadis sahih ni kamilud dhabt. Perawi dia tu ingatan dia tu sempurna. Kalau dia tak sebut au ni atau ni, siapa dia nak tahu? Dia boleh kata begitu untuk nak suruh orang kata dia ni kuat ingatan. Boleh kan? Lagi naik darjat dia. Apa yang dia sendiri menjatuhkan darjat dia? Tak boleh. Ni bukan cerita-cerita biasa ni, cerita Nabi ni, cerita Nabi kata ni. Quran ke apa tak boleh main-main. Sebab tu kalau nak tafsir kau nak kena habis gering. Hadis ke apa kena setakat mana hak kita mampu. Tak boleh main-main lah. Kalau salah kerana kecuaian kita, dosa. Bukan saya saja. Tapi kalau boleh pahala pun pahala banyak lah. Pahala banyak lah benda tu. Pahala banyak. Itu benda kalau berkait dengan Quran hadis ni, dia lagu tu tak boleh main-main. Kalau kita kata sajak ke, salah tak apa. Tu pun kalau yang tahu tu dia, aku tidak kata begitu, dia kata, aku tidak maksud gitu, apa tafsir gitu. Punya marah dia. Tapi sekadar tu lah, tak siapa maksud dia molek. Tapi kalau hak Tuhan, hak Nabi ni, silap sikit dia boleh jadi lagu lain, boleh jadi sasak-sasak barak orang. Nyabit dengan kita. Sebab itulah perawi-perawi ni dia tepat atau dia sebut atau, biarlah nampak dia kurang ingat. Sebab apa? Kita kena faham. Orang kata hafiz ni hadis ni banyak, berapa ratus ribu. Mengenai Nabi kecek tak umur kan? Setiap kecek tu orang ingat. Orang ingat, orang tulis setiap kecek. Kalau Quran ni dia terhad sikit je Quran. Setara Quran tu siapa dia tak ada awal ingat molek setiap waktu. Tak akan salah sekalipun. Siapa dia? Tapi hafiz macam kata kan. Kalau salah tu kita tak tarik hafiz dia. Tak ada hafiz dalam dunia. Tak ada hafiz. Dia akan ada tu. Sebab kelemahan manusia, dia kuat ingatan setara mana pun, dia ada hak lemah dia tu. Lebih baiklah royak gini. Tidak jadi masalah. Dan manusia ni, ulama-ulama dia faham. Dia kata lagu ni lagi baik. Muja dia royak lagu tu. Dia lebih menghargainya orang lagu ni. Lepas tu riwayat daripada Miqdad bin Aswad, katanya saya dengar Rasulullah SAW bersabda, matahari pada hari kiamat nanti akan dihampirkan kepada manusia. Minal khalq itu mana manusia lah, sehingga ada di antara mereka itu matahari hanya sejauh 1 mil. Kata Sulaim bin Amir, perawi dia ni, demi Allah saya tidak pasti apa yang dimaksudkan dengan katanya mil itu. Adakah jarak perjalanan bumi satu batu maksudnya, atau mil batang celak? Sebab bahasa Arab ni mil ni ada dua makna. Satu makna batu,
Batu ni lah satu batu, dua batu perjalanan. Satu lagi dengan makna batang celok tu, dia ada bekas celok tu. Batang tu masuk dalam celok tu. Batang. Jadi batang tu nak sepanjang mana kalau celok? Orang buat celok mata, bukan buat celok gapo. Nak besar buat gapo dia? Pendek je lah celok mata. Jadi saya tak pasti, kata dia, mil yang dimaksudkan di dalam hadis ni mil hak orang buat celok mata tu ke atau mil batu tu. Katanya, maka manusia akan berada sesuai dengan amalan mereka dalam peluh. Jadi dia bergantung kepada amalan aku. Semua amalan. Tak ada gapo dah hak lain, tak ada guna. Ada orang yang peluh tu hanya sampai buku lali dia. Ada orang sampai kat lutut. Ada orang sampai ke pinggang. Ada orang yang betul-betul dikekang dia. Betul-betul dia dikekang dengan peluh tu. Macam kuda kan, kuda orang buat tali kekang, tak boleh buat apa lah dia. Tak boleh buat apa. Pakai turut sajalah. Jadi orang ni pun gitu, tak boleh nak apa. Tak boleh nak lari, tak boleh nak berenang, nak pergi tempat tohar, kita kata tak ada, tak boleh. Duduk lagu tu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyaratkan ke mulut dia ni, betul-betul dikekang gitu. Maknanya sampai mulut masuk. Peluh tu. Jadi kadang orang pada masa tu bergantung kepada amalannya. Itulah sebabnya nak amalan itu amalan yang baik. Kalau tak ada amalan baik, beratlah. Ni peluh. Peluh pun tak gerak juga main peluh. Bukan air sungai, air kolam. Swimming pool boleh lah. Tak, kita kata suka-suka dah. Ni peluh ni. Main dengan peluh panjang hari, panjang malam, berbulan-bulan duduk gitu. Lagu mana? Kalau orang dia kita panggil cerewet kau apa? Bunyi orang sikit luar dia mutah dah. Orang jenuh mutah lagu tu. Orang sikit ya. Gosok gigi kau bunyi tak boleh dah. Mutah selalu. Makan nasi tak boleh tak lalu dah. Apa lagu mana kalau lagu ni hak perlu. Kalau hak nano hak nano teruk lagi. Ada juga. Ketika mana? Ketika ni duduk tergelar dalam nano. Pada nano tu bau busuk tak kira lah. Air besar, duduk dalam air besar. Air besar nepuh ke apa tu? Nepuh tu kan air besar tu. Duduk dalam air tu. Dalam peluh. Itu semua ada dalam Quran tu. Tak boleh kita main-main. Tak boleh main-main. Kena percaya sungguh ada. Tidak kena kepada kita, alhamdulillah, minta jauh lah benda lagu tu. Tapi benda tu ada, akan ada. Dalam dunia ni pun begitu juga. Ada orang mati guluran kan? Mati guluran, bersapala lutut daripada paha. Dalam dunia ni ada. Tak kena kita, alhamdulillah, muja. Tak kena anak cucu, anak beranak kita. Tapi orang lain ada mati, nyetok tah mati gitu kebulu kan. Nampak ada macam-macam bentuk dalam dunia saja kan, boleh berlaku. Tapi tidak semua orang gitu. Tidak semua orang gitu. Di akhirat saya pun gitulah juga. Tidak sama. Keadaan manusia ni tidak sama. Ia bergantung kepada amalannya. Amalan itulah yang paling penting. Iman dan amal. Kalau ada amal baik saja pun tak ada juga. Tak boleh. Baik saja buat kebajikan go ni, buat rumah anak yatim lah, buat bantuan go ni untuk kemanusiaan. Tak ada iman, tak jadi, tak ada asas. Tak ada asas. Ada iman saja, tak ada amal soleh, susah juga. Sebab itulah dua tu sama dia kapuh. Kalau dalam Quran, dalam hadis disebut sama iman, amal soleh. Ilmu satu kelebihan saja. Satu kelebihan. Kalau orang tu tak ada ilmu mana pun kuat, iman dia kuat, boleh jadi dia lebih lagi daripada orang berilmu. Orang berilmu duduk sakok kerana ilmu dia, sakok soal jawab banyak. Dia tak ada sebab dia sesat. Boleh jadi. Lepas tu kita usul lagi hadisnya, babus sifat allati yu'rafu biha fid dunya
أهل الجنة وأهل النار. وبه قال حدثني أبو غسان المسمعي محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ابن عثمان، واللفظ لأبي غسان وابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت: ربي إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب، لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا، لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع، وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش، ولم يذكر أبو غسان في حديثه: وأنفق فسننفق عليك. وحدثناه محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، ولم يذكر في حديثه: كل مال نحلته عبدا حلال. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام صاحب الدستوائي قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عياض بن حمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم وساق الحديث، وقال في آخره: قال يحيى قال شعبة عن قتادة قال سمعت مطرفا في هذا الحديث. وبه قال حدثنا أبو عمار حسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين عن مطر قال حدثني قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أخي بني مجاشع قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فقال: إن الله أمرني، وساق الحديث بمثل حديث هشام عن قتادة، وزاد فيه: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال في حديثه: وهم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. فقلت: فيكون ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: نعم والله لقد أدركتهم في الجاهلية، وإن الرجل لا يرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطأها. Ini bab sifat-sifat yang dapat dikenali dengannya ahli syurga dan ahli neraka. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Iyad bin Himar al-Mujashi'i bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dalam ucapannya bersabda: ketahuilah sesungguhnya Tuhanku memerintahkan daku mengajar kamu apa yang kamu tidak tahu, sesuatu yang baru diajarnya kepadaku hari ini, baru diajar kepada aku hari ini, dia suruh aku ayat. Setiap harta yang aku kurniakan kepada seseorang hamba itu adalah halal, dan aku ciptakan hamba-hambaku berkadaan suci semua mereka.
Cuma syaitan datang kepada mereka dan memesongkan mereka daripada agama. Diharamkan kepada mereka apa yang telah kuhalalkan. Disuruhnya mereka supaya menyekutukan aku, menyekutukan aku, sesuatu yang tidak pernah aku suruh begitu, aku perintahkan begitu. Sesungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi, dimurkainya mereka, baik bangsa Arab atau bangsa Ajam, kecuali saki-baki ahli kitab. Wa qala, dan Allah berfirman, sebenarnya aku mengutuskan engkau, mana, wahai Muhammad, untuk menguji engkau dan menguji orang lain dengan engkau. Aku turunkan kepadamu sebuah kitab yang tidak dapat dibasuh oleh air, mana yang tidak hilang tulisannya dengan dibasuh dengan air. Taqra'uhu, engkau membacanya baik pada waktu tidur atau pada waktu jaga. Engkau membacanya semasa tidur dan semasa jaga. Sesungguhnya Allah menyuruh aku membakar Quraisy, yakni memerangi Quraisy. Maka aku berkata, Tuhanku, kalau begitu, Tuhanku, kalau begitu mereka akan pecahkan kepalaku dan mereka akan menjadikannya seperti roti, akan buat roti. Qala, kata Allah, keluarkan mereka seperti mana mereka telah mengeluarkan engkau. Perangilah mereka, kami akan menolong engkau dalam perang itu. Keluarkanlah belanja, yakni untuk keperluan agama, kami akan berikan belanja kepada kamu. Dan hantarlah pasukan tentera, kami akan hantarkan 5 kali ganda seumpamanya. Perangilah bersama-sama dengan orang-orang yang taat kepadamu, orang yang mendarhakaimu. Kata Nabi SAW, ahli syurga itu 3 macam orang. Dzu sultan, yang pertama iaitu orang yang berkuasa, yang adil, yakni pemerintah yang adil. Mutasaddiq, yang suka bersedekah. Muwaffaq, seorang yang mendapat taufik daripada Allah, seorang yang berjaya, seorang yang diberikan taufik. Yang kedua, orang yang penyayang hatinya, lembut hatinya terhadap setiap ahli keluarga dan orang Islam. Ketiga, ialah orang yang suci dirinya dan berusaha menjadi seorang yang suci, menjadi seorang yang baik. Dzu'iyal, yakni dia menjaga diri daripada perkara-perkara yang tidak baiklah, yang haram. Itu mana afif, muta'affif. Dzu'iyal, dalam keadaan ramai anak pinaknya, ramai anak pinak pun jaga semacam. Itulah antara sifat-sifat ahli syurga. Seterusnya ahli neraka ada 5 macam. 5 macam manusia, 5 macam orang. Yang pertama, orang lemah, yang langsung tidak ada akal, yang mana hanya sebagai puak turut saja di kalangan kamu. Mereka tidak menghendaki keluarga, tidak menghendaki harta, hanya jadi puak turut saja. Itu yang pertama. Yang kedua, pengkhianat. La yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu. Orang yang terlalu tamak, walaupun sedikit saja ada peluang, dia tak akan lepas peluang itu untuk mendapat benda yang dia tamakkan itu. Kalau kita amanahkan dia, dia akan khianat, walaupun tak sebelah mana pun, kecil pun. Yang ketiga, orang yang tidak berpagi dan tidak berpetang, melainkan dalam keadaan memperdayakan engkau, melainkan mengganggu engkau, berhubung dengan ahli keluarga dan harta benda. Kerjanya tak ada lain, pagi petang duduk mikir nak kau kan.
Nak kena kau orang, nak ganggu orang, menyusahkan keluarga orang dan harta benda orang. Itu saja. Yang keempat, wa dzakara al-bukhl awil kadhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat bakhil dan sifat dusta. Mana ini pun ahli neraka juga. Ini pun sifat ahli neraka juga. Pesing kedeku, tak kena tepak. Tak kena tepak. Terlajak-lajak, ataupun dusta. Wasyinzir. Syinzir ini yang kelimanya, iaitu al-fahash. Orang yang mulutnya, kemudian dia kata pesing kecek, nyapu kat sini, suka mencarut lah, suka mencarut, al-fahash. Sikit-sikit kata gitu selalu, sikit-sikit lah gitu selalu. Ni tak suka, apa ni, ahli neraka. Ahli neraka. Fahash ni mana orang yang kecek huduh lah, mulut huduh, terutamanya jenis seks. Sikit-sikit kecek orang, dia tocor orang tu dengan sebut gitulah, terutama depan orang perempuan. Kau kata sebut, siapa malu orang, memang muka orang, dia tak cara sebut macam. Hak lagu ni, ini antara sifat ahli neraka. Nabi SAW sebut kat sini. Abu Ghassan di dalam hadisnya tidak ada sebut wa anfiq fasanunfiq alaik. Hak tu ya dia tidak sebut. Hak lain-lain sebut belaka. Kataan ni dia tak ada sebut. Gapo dia? Berbelanjalah, kami akan belanja kepada kamu. Kami akan belanja kepada kamu. Yang ni kami akan gantilah kepada kamu. Lepas tu Imam Muslim bagi sanad lain, lebih kurang tadi juga, tapi dia tak ada sebut dalam riwayat ini kullu malin nahaltuhu 'abdan halal. Hak tu saja, bahagian tu saja tak ada sebut. Yang lain-lain semuanya sebut. Hak tak ada sebutnya, setiap harta yang aku kurniakan kepada seseorang manusia itu adalah halal. Lepas tu riwayat asal lagi juga daripada perawi yang sama, cuma perawi-perawi dia tu ada beza dia, iaitu Rasulullah SAW berucap pada suatu hari gitu. Kemudian dia kemukakan hadis sampai ke akhir dia. Di akhir dia kata qala Yahya qala Syu'bah an Qatadah, gini. Dia katakan, Qatadah kata, saya mendengar Mutarrif. Sebab Qatadah ni terkenal sebagai perawi yang mudallis. Kalau dia meriwayatkan secara an-anah, perlu kena jelas, dia ada sebut sami'tu gini. Jadi hak ni, riwayat ni menyebutkan Qatadah ada sebut sami'tu, bermakna dia tidak melakukan tadlis di sini. Kalau ada kekeliruan sebelum pada tu, boleh hilang dengan sebab adanya riwayat ni. Berhubung dengan hadis ni, hak lain-lain serupa lah, cuma dia beberapa tempat tu yang boleh mengelirukan, dia hilangkan. Seterusnya riwayat daripada sahabat yang sama, Iyad bin Himar tu siapa? Iaitu saudara Bani Mujashir. Tadi tak ada sebut. Dia kata pernah Rasulullah SAW pada suatu hari berdiri berucap di hadapan kami, lalu baginda bersabda, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan daku. Dan perawi seterusnya mengemukakan hadis sama seperti hadis Hisham daripada Qatadah, sama betul-betul lafaz dia. Bila dia kata misli, mana sama lafaznya. Cuma dalam riwayat ini ada tambahan sikit daripada hak tadi. Tambahan kepada dia, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, supaya mewahyukan kepadaku bahawa merendah dirilah kamu, jangan sombong, sehingga tidak ada sesiapa pun menyombong terhadap orang lain, dan janganlah ada sesiapa pun bertindak zalim terhadap orang lain. Wa qala fi hadithi, dan dalam hadisnya dia ada sebutkan wahum fikum taba'a, mereka ini hanya puak turuk saja di kalangan kamu. Mereka tidak nak berkeluarga, tidak nak harta, tidak nak. Dia nak lagu tu saja, suka hati dia lah, puas hati dia, puas hati dia. Bukan dia nak apa-apa untuk hidup ke apa, tak ada mikir. Dan seseorang itu menggembala kambing kepunyaan satu kabilah, semua sekali. Dia tidak ada maksud nak apa-apa, selain daripada ada seorang gadis di kalangan mereka yang dapat disetubuhinya. Itu saja, cukuplah bagi dia. Itu hadisnya. Tak apa, kita balik semula tengok. Tak apa dah ni, nampak ayat. Tak apa dah, dia nak urap panjang ni.
Jadi gapo hak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ayat ni. Jadi ada beberapa perkara yang jelasnya daripada kita terjemah tadi, bahawa sebahagiannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagiannya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi di mana dia sebut Allah berfirman. Nabi kata Allah berfirman. Hak dia firman tu tak ada dalam Quran. Kalau ada dalam Quran, panggil Quran pula lah. Hak tak ada dalam Quran tapi Nabi kata Allah berfirman. Itu hadis qudsi namanya. Kalau hak Nabi bersabda, dia sendiri kata itu hadis. Hadis sajalah. Hadis Nabi. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi ni pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nilai dia, nak kata nilai dia lebih daripada hadis biasa ni, tidak juga. Dia bergantung kepada sanad. Bergantung kepada sanad dan kepada benda-benda lain lah yang termasuk di bawah kaedah hadis lah. Nak menilainya dia serupa tu lah. Tidak kata asbab Quran, jadi tak ada sanad pun tak apa, dia lebih ada. Tidak lagi tu. Bila kata hadis qudsi, dia hadis lagi. Bila hadis, dia boleh jadi ada dhaif, boleh jadi maudhu' pun boleh jadi, boleh jadi sahih, boleh jadi macam-macam. Serupa dengan hadis-hadis lain juga. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW sering kali bila dia nak berucap, dia berdiri. Dia berdiri, ada kalanya dia duduk. Dia duduk atas kursi pun ada, dia duduk sela cokoh pun ada. Ada macam-macam. Cara dia nak bagi ucapan tu macam-macam cara dia. Dalam ucapan ni, dia kata dia berdiri. Berdasarkan beberapa riwayat tadi kita tengok, kemudian ada yang sebut berdiri. Dia berdiri. Dan Nabi SAW sebut ala, ketahuilah. Jadi dia sebut ala ni makna dia nak menarik perhatian. Ketahuilah. Ingat, waspada. Waspada. Kalau orang sampai itu, sastra lama dipanggil hubaya. Itulah ala ni lah. Ketahuilah sesungguhnya. Mana nak ayat benda ni memang benda kemah sungguh. Sungguh lah. Kena beri perhatian sungguh-sungguh lah. Tuhan suruh aku ajar kepada kamu, kok kamu tak tahu. Yang dia baru ajar aku hari ni ataupun saat ni. Yaumi itu makna hari ni ataupun saat ni. Jadi ada hak Nabi SAW tidak tahu daripada awal. Dia baru tahu dari semasa ke semasa. Dia royak saat ni ataupun hari ni dia dapat benda ni, Tuhan suruh sampaikan. Maknanya bukan sebulan dulu, bukan sebelum pada ni ada, dia tak waktu big lagi dah. Baru ada. Mari itu baru kepada dia. Gapo dia? Hak Tuhan suruh ajar tu. Semua harta yang aku kurniakan kepada seseorang hamba, yang ni manusia lah, bukan hamba sungguh. Kalau hamba sungguh, dia nak milik harta, gapo dia tak boleh milik harta hamba. Ni hamba ni manusia maksudnya. Kalau hak Tuhan bui, maksud hak Tuhan bui ni cara hak makruf lah, mengikut masyarakatnya, cara tu boleh diterima. Orang kafir pun halal cara dia juga. Orang kafir pun dia tak sih juga curi. Dia kata tak halal juga, tak betul, dia marah juga. Jadi hak boleh dengan cara berniaga, usaha, ikhtiar begitu-gini. Itulah hak maksud hak Tuhan bui tu. Dengan usaha gitu, itu halal. Sebab dia sebut hamba, manusia, bukan orang Islam saja. Orang kafir pun gitu. Memang kita perhati dalam dunia pun gitu. Cuma ada lah dia tidak faham, dia kata riba boleh, ada lah tempat-tempat, bukan semua. Pasal dia tak nampak je. Kalau dia nampak, dia akan kata seperti kita juga. Tapi pasal dia tak nampak. Ni hak zahirnya umumnya, kalau dengan hasil usaha pada lelah, itu hak Tuhan bui adalah halal. Kita jangan ragu. Ikutlah usaha kita gapo pun, hak usaha yang boleh diterima oleh manusia. Uruf ni masyarakat boleh terima sebagai satu punca pendapatan yang baik, yang terhormat. Itu halal. Tiada ada menyanyai, menzalimi mana-mana pihak, menipu mana-mana pihak. Tak ada unsur-unsur itu. Itu halal. Setengah ulama kata hak sini Nabi SAW ayat sini dia ada sehubungan dengan hak semasa dia tu. Ada kafir ni dia kata hak ni untuk ni wasilah ham, apa ni, dan beberapa lagi hak dalam Quran tu disebut bahirah gapo tu. Hak ni tak boleh.
Ni untuk Tuhan. Kita tak boleh makan, kita tak boleh sembelih, kita tak boleh ambil susu dia. Pasal apa? Pasal dia beranak apa ekor dah misalnya. Jadi kena bebaskan dia. Kita tak boleh sembelih, tak halal dah kepada kita. Kalau siapa-siapa makan, haram. Jadi itu peraturan yang dia buat sendiri. Manusia tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau halalkan apa yang Allah haramkan. Ni semua bila Tuhan sudah kata halal, tak sedut ayat lah. Kerana orang ni kata dia beranak 10 ekor dah, 10 ekor jatah belakang. Jadi kita tak boleh setuh lah dia. Tak boleh muak apa-apa lah. Moga penat dah dia selama mana susah kes kita. Jadi kita kena bebaskan dia, ikut dia nak pergi mana, tak boleh siapa sekat. Gitu cara orang-orang kafir Arab dulu. Tak bukan hak tu saja, hak lain-lain pun banyak lagi hak lain-lain. Jadi tak boleh lah. Hak Tuhan kata halal, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis sebut benda ni tak boleh. Kita kata boleh, halal, gitulah. Dan aku jadikan hamba-hambaku manusia ini hunafa, asalnya suci. Hak itulah dalam hadis yang lain dia sebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah, manusia ini dilahirkan dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Ayah dia gapo pun dia tak ada kena mengena dengan dia. Tak ada kena mengena dengan dia. Kita tidak menanggung dosa siapa-siapa. Mana nak menolak ajaran Kristian yang mengatakan Nabi Isa tu kena salib. Pasal apa? Nak menebus dosa Nabi Adam dulu. Nabi Adam buat dosa tu, jadi dia mari tebus lah. Kalau tidak, dosa belakang lah, kita ni kotor. Kita ni dilahirkan dalam keadaan kotor. Islam kata tidak, kita dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi kotor tu sebab amalan kita, akidah kita yang kotor. Tu je. Semua manusia, tak kira bangsa mana pun lagu tu. Cuma lepas pada tu syaitan mari pesongkan mereka, sesatkan mereka daripada agama sebenar. Mari lepas pada tu, marilah dia mari tu, dia banyak sesuai dengan keadaan lah, suasana hidup dia, keadaan hidup dia, latar belakang dia, masyarakat dia. Ayalah belakang dah tu, main peranan belakang. Hak dalam hadis yang lain disebut fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi. Hak itulah ibu bapa tu. Ibu bapa tu dia ada kaitan dengan syaitan juga. Hak dia alif belakang, hak tak nampak tu syaitan main peranan. Syaitan mengharamkan kepada mereka apa yang aku halalkan. Syaitan suruh mereka syirik, suruh mereka syirik, padahal tak pernah aku bagi kebenaran untuk orang buat gitu. Tak ada, syirik ni tak pernah ada. Walaupun kita tengok orang ni dakwa pengikut Nabi Isa, syirik juga. Orang ni dakwa pengikut Nabi Musa, syirik juga. Orang ni dakwa ikut Nabi tu, syirik juga. Macam mana Nabi tu ajar syirik? Tak pernah. Kalau kata agama Allah, Nabi mana pun mari ajar syirik, tak pernah. Tak ada. Itu bukan hak dia. Bukan hak dia. Tak ada bukti. Tak ada bukti. Malam unzil bihi sultana, sesuatu yang tidak pernah aku turunkan buktinya. Aku suruh, mana ada supaya manusia ni syirik? Tak ada. Dia suruh tauhid, ada waktu tu. Kemudian apa tak ada kita ni, kalau baca pun tak habis pun. Bukti sekat tu lah ni. Wallah.